Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Pada sesi kali ini, cikgu akan bersama kamu dengan bab 4 iaitu tentang agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Pada hari ini, kita akan belajarlah mengenai 4.1 iaitu tentang agama dan kepercayaan. Okey, bila cikgu sentuh tentang agama dan kepercayaan, apa maksud agama dan apa maksud kepercayaan? Agama ni merupakan satu sistem yang berkaitan dengan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Manakala kepercayaan ni pula ialah pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Itu beza antara agama dan kepercayaan. Agama ni kita kata apa tadi? Anutan kita, keimanan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah agama. Kalau kepercayaan ni ialah pegangan yang kita yakin dan dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Okey, jadi kita akan pergi lebih lanjutlah. Kita akan tengok agama dan kepercayaan bagi kerajaan alam Melayu. Jom bersama dengan cikgu. Kita lihat dahulu kepada kepercayaan awal. Pada peringkat awal kita boleh lihatlah di mana kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu ni ialah animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ni ialah berkait rapat dengan alam sekeliling. Jadi kita akan lihatlah bagaimana cara hidup masyarakat yang hampir sama di seluruh alam Melayu telah menjadikan kepercayaannya pun hampir juga sama. Kita tengok dulu animisme. Apakah animisme? Animisme ni ialah kepercayaan bahawa makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Malah animisme ni berkait dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan mereka juga menyembah roh nenek moyang yang telah meninggal dunia yang dipanggil sebagai hayang. Penyembahan roh nenek moyang ni amat penting untuk memastikan keluarga yang masih hidup ni, yang masih ada ni mendapat kebaikan dan terhindar daripada kesusahan dunia. Sebab tu mereka perlu menyembah roh nenek moyang ni. Dan di sebelah, gambar di sebelah ni menunjukkan perayaan hari moyang oleh masyarakat Temuan di Bukit Ciding, Banting, Selangor. Ini cikgu ambil lah gambar daripada buku teks tingkatan 2 kita. Okey, manakala kepercayaan awal yang kedua pula ialah dinamisme. Okey, apa pula dinamisme ni? Okey, dinamisme ni ialah kepercayaan terhadap kekuatan. Yang kemudiannya kita kenali dia sebagai mana ataupun semangat. Dan setiap benda ataupun makhluk dianggap sebagai mana, di mana ia boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Contoh kat sini kita ambillah upacara pemujaan semangat tanaman, di mana dengan memuja semangat tanaman ni akan menyebabkan tanah menjadi subur dan juga hasil tanaman akan bertambah. Jadi itu tentang dinamisme dalam kepercayaan awal. Sekarang kita lihat pula penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Jadi di peta di sebelah ni menunjukkan peta penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15 ke alam Melayu. Kita pergi pada peta dahulu. Kita lihat petunjuk di mana warna biru ni adalah penyebaran agama Hindu. Okey, ini penyebaran agama Hindu daripada India datang ke alam Melayu. Manakala penyebaran agama Buddha pula yang warna merah ni, Buddha kalau kita lihat asalnya memang daripada India. Jadi daripada India ni kalau kita lihat penyebaran agama ni hinggalah dia tersebar hinggalah sampai ke China. Kemudiannya daripada China dibawa masuk ke alam Melayu. Dan sama juga daripada India juga sebenarnya agama Buddha terus saja dibawa ke alam Melayu. Jadi itu tentang penyebaran agama Buddha. Manakala yang warna hijau pula menunjukkan penyebaran agama Islam. Di mana agama Islam ni datangnya daripada tanah Arab, daripada pedagang Arab. Jadi pedagang Arab ni datang berdagang untuk sampai ke alam Melayu. Mereka akan berhenti dahulu di India.
Jadi secara tak langsung Islam telah dapat disebarkan di India, dan kita lihat di sinilah di mana pedagang Arab ni dia terus berdagang ke alam Melayu, dan di sini kita lihat bila berhenti ke India maka Islam disebarkan di India, dan di sini pedagang Islam India ni kita kata terus datang untuk menyebarkan Islam di alam Melayu. Selain daripada itu, Arab juga telah tersebar ke China, dan daripada China Islam ni telah disebarkan ke alam Melayu. Jadi kalau kita lihat, jadi itulah penunjuk yang menunjukkan arah penyebaran agama, sama ada agama Hindu, agama Buddha maupun agama Islam. Okey, kita lihat sedikit tentang maklumat tentang penyebaran agama Hindu, Buddha, Islam sebelum abad ke-15. Mula-mula sekali adalah agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dan Buddha ni telah tersebar sebelum Masihi lagi, dan agama Hindu dan Buddha ni telah mempengaruhi masyarakat di alam Melayu. Kalau kita lihat di sini, kesemua kerajaan di alam Melayu telah menerima pengaruh Hindu Buddha, iaitu masyarakat Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganagara. 7 buah kerajaan alam Melayu ni semuanya telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan juga agama Buddha. Dan untuk agama Islam pula, agama Islam mula tersebar di alam Melayu pada abad ke-7. Dan agama Islam ni telah diamalkan oleh kerajaan alam Melayu seperti Champa, Majapahit, Kedah dan juga Pasai. Beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti sistem pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bina yang terdapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan dengan Islam. Jadi bila Islam datang, pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang masih diamalkan tu kita masih amalkan, tapi telah disesuaikan dengan apa tadi? Dengan agama Islam. Dan umumnya agama ini tersebar dikaitkan dengan peranan mubalik, pemerintahan dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Jadi inilah kita kata antara faktor utama yang kemudiannya menyebabkan agama ni, sama ada agama Hindu, Buddha dan Islam, tersebar ke alam Melayu. Kita lihat pula tentang perkembangan agama bagi setiap kerajaan di alam Melayu. Yang pertama kita lihat kepada kerajaan Funan, di mana untuk kerajaan Funan ni agama Hindu dan agama Buddha telah tersebar dalam kalangan masyarakat Funan sejak abad pertama lagi. Kita tahu kan kerajaan Funan ni dia muncul pada abad pertama. Jadi sejak dia muncul itu pada abad pertama lagi telah pun ada agama Hindu dan juga Buddha. Dan antara raja yang mengambil peranan besarlah terhadap perkembangan agama Buddha ni ialah Fan Shihman. Fan Shihman kan terkenal masa zaman kegemilangan kerajaan Funan. Dan antara tinggalan kerajaan Funan yang menunjukkan adanya pengaruh Buddha ialah candi Buddha, iaitu Candi Gochaiti. Jadi ini tentang kerajaan Funan yang telah menerima pengaruh apa tadi? Agama Hindu dan juga Buddha. Dan kemudian kita pergi pula kerajaan alam Melayu yang kedua, iaitu kerajaan Angkor. Agama Hindu ni telah menjadi anutan penduduk sejak Angkor diasaskan dan gemilang semasa pemerintahan Suryawarman II. Candi Hindu yang termasyhur hingga ke hari ini ialah Angkor Wat. Kemudiannya agama Hindu telah diambil alih oleh agama Buddha semasa pemerintahan Jayawarman ke-7, ini pada abad ke-12. Jadi kita lihat kerajaan Angkor ni pada peringkat awalnya telah dianuti oleh agama Hindu semasa pemerintahan Suryawarman II, dan kemudiannya diambil alih oleh agama Buddha semasa pemerintahan Jayawarman VII. Jadi itu tentang kerajaan Angkor. Kemudian kita lihat pula kepada kerajaan Champa. Agama Hindu telah pun tersebar di Champa sejak abad ke-4 semasa pemerintahan Badrawarman. Semasa pemerintahan Badrawarman ni, beliau telah membina candi Hindu iaitu di Lembah Misod. Candi ni kemudiannya dikenali sebagai Siwa Badreswara.
Dan selain daripada itu, terdapat juga candi Hindu lain yang dibina iaitu Ponagar. Selain itu, bukti yang menunjukkan adanya agama Buddha di Champa ialah adanya candi Buddha iaitu Candi Dongdong. Dan bagi agama Islam pula, ini dapat dibuktikan melalui penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panduranga. Dan Islam ni tersebar luas semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Jadi, itu tentang perkembangan agama di Champa. Kita pergi pula kepada perkembangan agama di dalam kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat kepada agama Buddha pada abad ke-7. Malah di sini terdapatnya pendeta Buddha dari China iaitu Ai Xing di mana pernah datang ke Sriwijaya. Yang pertamanya untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan yang keduanya adalah untuk menterjemah kitab agama Buddha. Dan antara candi Buddha yang terdapat dalam kerajaan Sriwijaya ni, kita ada 3 di sini iaitu yang pertamanya Candi Muara Jambi, yang kedua Candi Bahal, manakala yang ketiga ialah Candi Muara Takus. Jadi ini yang menunjukkan tentang perkembangan agama di dalam kerajaan Sriwijaya. So kita pergi kepada kerajaan yang berikutnya iaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni dilihat di mana agama Hindu dan agama Buddha ni berkembang serentak. Dan pemerintahnya iaitu Hayam Wuruk telah menyatukan aliran agama Hindu dan Buddha dan kita kenali dia sebagai Tripaksa pada abad ke-14. Jadi kita lihatlah di mana Hayam Wuruk ni telah menyatukan agama Hindu dan Buddha yang kemudiannya dikenali sebagai Tripaksa. Antara tinggalan candi bagi kerajaan Majapahit ni ialah yang pertamanya ialah Candi Jabung, yang keduanya Candi Sukuh dan yang ketiganya ialah Candi Perahu. Jadi itu tentang perkembangan agama bagi agama Hindu dan Buddha di Majapahit. Selain daripada itu, agama Islam juga telah tersebar pada abad ke-14 di Majapahit. Ini dapat dibuktikan dengan Wu Ping yang merupakan pegawai kerajaan Ming yang beragama Islam telah dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. Selain daripada itu, Gan Eng Chow yang merupakan pegawai beragama Islam telah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban. Tuban ini merupakan kota pelabuhan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Demak telah muncul sebagai pusat pengajian agama Islam yang terbesar di Jawa pada abad ke-16. Jadi itu tentang perkembangan agama dalam kerajaan Majapahit, bermula dengan agama Hindu dan Buddha, kemudiannya diteruskan dengan agama Islam. Dan kita lihat kepada kerajaan yang berikutnya iaitu kerajaan Kedah Tua. Agama Buddha telah diamalkan di dalam kerajaan Kedah Tua sejak abad ke-5. Kemudiannya baru agama Hindu. Dan pengaruh agama Islam mula muncul di sini pada abad ke-12 dan pemerintah Kedah iaitu Maharaja Debaraja II telah memeluk agama Islam pada tahun 1136. Jadi itu sedikitlah mengenai perkembangan agama di dalam kerajaan Kedah Tua. Dan kita lihat pula kepada kerajaan yang terakhir iaitu kerajaan Gangga Negara. Masyarakat kerajaan Gangga Negara ni telah menganut agama Buddha. Bukti yang menunjukkan masyarakat Gangga Negara ni telah pun beragama Buddha ialah dengan penemuan arca Buddha di Lembah Kinta. Malah turut ditemui patung Buddha Avalokiteswara di Bidur, Perak. Dan arca-arca yang dijumpai ini bertarikh abad ke-6 hinggalah ke-9 Masihi. Jadi itu perkembangan agama untuk kerajaan Gangga Negara. Jadi itu yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu, dan cikgu ulas sedikit di mana untuk tajuk ni apa yang cikgu dah sentuh tadi adalah mengenai
kepercayaan awal bagi masyarakat kerajaan alam Melayu, iaitu kerajaan alam Melayu seperti kita belajar dah sebelum ni. Kita ada kerajaan Funan, kita ada kerajaan Champa, kerajaan Angkor, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Gangganagara. Dan dengan adanya kepercayaan awal ni seperti animisme dan dinamisme, cara tidak langsung ia menjadi panduan kepada masyarakat. Kemudian berlakunya perkembangan agama di mana adanya agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam mula berkembang di alam Melayu. Dan dari situ kita lihatlah ketujuh-tujuh kerajaan alam Melayu ni juga telah menerima pengaruh agama tersebut. Cikgu harap dengan apa yang cikgu kongsikan ni dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So, sekian dahulu daripada cikgu. Jumpa cikgu dalam video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.